Nama saya Muhammad Nur Syaidan bin Muhammad Ruzaidi. Saya pelajar untuk Sijil Perikanan di Akademi Perikanan Malaysia. Nombor matrik saya ialah SP0601. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk pemeriksaan indeks kesegaran ikan ialah pisau, sarung tangan, sampel ikan dan borang. Saya menggunakan ikan kembun sebagai sampel untuk saya mengecek kesegaran ikan. Ini adalah sampel untuk kita memeriksa kesegaran ikan. Ini adalah sampel yang pertama, sampel yang kedua, sampel yang ketiga. Okey, yang pertama kita akan memeriksa pada bahagian mata, iaitu permukaan mata, anak mata dan kornea mata. Bagi permukaan mata, untuk sampel yang pertama tidak terbenam. Untuk sampel yang kedua tidak terbenam. Untuk sampel yang ketiga sedikit terbenam. Okey, bagi anak mata untuk sampel yang pertama hitam cerah. Untuk yang kedua hitam cerah. Dan untuk yang ketiga hitam cerah juga. Kemudian kita akan memeriksa bahagian kornea mata untuk sampel yang pertama. Sampel yang pertama berkilau. Untuk sampel yang kedua berkilau hampir jernih. Sampel yang ketiga berkilau. Okey, kemudian kita akan melihat daripada permukaan badan dari segi warna. Untuk sampel yang pertama cerah, jelas dan berkilau. Untuk sampel yang kedua cerah, jelas dan berkilau. Untuk sampel yang ketiga cerah, kurang jelas dan berkilau. Okey, kemudian kita akan memeriksa lendir di badan ikan ini. Yang sampel yang pertama berlendir. Untuk sampel yang kedua berlendir. Untuk sampel yang ketiga juga berlendir. Okey, yang seterusnya kita akan melihat permukaan badan dari segi sisik ikan. Okey, untuk sampel yang pertama kukuh dan tidak mudah untuk tanggal. Untuk sampel yang kedua kukuh dan tidak mudah untuk tanggal. Untuk sampel yang ketiga juga kukuh dan tidak mudah untuk tanggal. Okey, untuk yang seterusnya kita akan lihat daripada segi bau. Untuk sampel yang pertama bau rumput laut. Untuk sampel yang kedua neutral, tiada bau rumput laut. Untuk sampel yang ketiga bau rumput laut. Kemudian kita akan melihat daripada segi tekstur bahagian permukaan badan ini. Yang sampel yang pertama sangat pejal dan beranjal. Untuk sampel yang kedua sangat pejal dan beranjal. Untuk sampel yang ketiga lembut dan tinggal kesan bila ditekan. Kemudian kita akan pergi ke kriteria fizikal bagi insang. Untuk sampel yang pertama merah terang. Untuk sampel yang kedua juga merah terang. Untuk sampel yang ketiga
juga merah terang. Kemudian kita akan melihat daripada segi lendir di dalam bahagian insang ikan. Sederhana untuk sampel yang pertama. Untuk sampel yang kedua juga sederhana. Untuk sampel yang ketiga sedikit dan tidak banyak. Okey, kemudian kita akan melihat daripada segi bau untuk sampel yang pertama di bahagian insang. Bau rumpah laut. Sampel yang kedua, bau rumpah laut. Untuk sampel yang ketiga, neutral, tiada bau rumpah laut. Okay, kemudian kita akan melihat daripada segi fizikal untuk bahagian otot ikan. Untuk sampel yang pertama. Warna pelangi dan berkilau. Untuk sampel yang kedua, kelabu dan merah samar. Untuk sampel yang ketiga, warna pelangi dan berkilau. Okey, yang terakhir kita akan melihat tekstur bahagian otot ikan. Okey, sampel yang pertama sangat pejal dan beranjal. Untuk sampel yang kedua sangat pejal dan beranjal. Untuk sampel yang ketiga lembut dan beranjal. Dan terakhir, selepas saya melakukan pemeriksaan indeks kesegaran ikan kepada tiga-tiga sampel menunjukkan bahawa ketiga-tiga sampel mendapatkan purata skor adalah 4, iaitu dikategorikan baik. Tetapi untuk sampel yang ketiga mendapati bahawa pada permukaan badan dia yang itu warna adalah kurang jelas. Mungkin kerana waktu proses pengendalian sampel ini telah terdedah kepada cahaya matahari. Itu yang menyebabkan warnanya adalah kurang jelas daripada sampel yang pertama dan sampel yang kedua. Dan juga pada tekstur permukaan badan dia untuk sampel yang ketiga ni adalah tengah kesan bila kita tekan dia. Mungkin kerana faktor yang tadilah, pendedahan pada cahaya matahari yang menyebabkan ia punya kualiti menurun kerana pendedahan pada cahaya matahari. Untuk sampel yang kedua dan yang ke-1 tu, proses pengendaliannya adalah baik berbanding proses pengendalian untuk sampel yang ketiga. Sewaktu proses pengendalian, kita mestilah menjaga kebersihan dan mematuhi SOP seperti memakai apron, memakai pakaian yang sesuai dan membersihkan peralatan untuk pengendalian ikan, membersihkan peralatan menangkap ikan kerana ia akan bersentuhan dengan ikan yang menyebabkan kesegaran ikan itu akan menurun. Dan sewaktu proses pengendalian ikan, kita tidak boleh bersin, batuk dan merokok kerana ia akan menjejaskan kualiti ikan. Proses pengendalian ikan ini amatlah penting kepada kita penjual, pembeli. Sebagai kita pembeli. Kerana ia memberikan impak positif. Itu saja. Terima kasih.